Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Encik Khairuddin dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Hari ini kita teruskan lagi perbincangan kita, model kertas peperiksaan pengajian am set 2. Kumpulan saya terdiri daripada Suryani, Yasmin Syahza, Nur Syahira dan saya sendiri Masna Mansur. Kita pergi kepada bahagian A. Bahagian A jawab semua soalan. Kita ada 4 soalan memperuntukkan 15 markah. Kita lihat soalan yang pertama. Salah satu daripada petunjuk untuk Malaysia menjadi negara maju ialah mempunyai sistem pendidikan bertaraf dunia. Terangkan 2 strategi untuk mencapai tahap tersebut. Lihat semula kehendak soalan iaitu terangkan 2 strategi. Strategi ini adalah langkah ataupun cara lah. Yang pertama, apabila kita cakap tentang pendidikan, pendidikan ini perlulah mengikut peredaran zaman. Kita lihat jawapan yang pertama, melaksanakan transformasi kepada sistem pendidikan. Apa itu transformasi? Transform, merubah sesuatu yang memperoleh unsur penambahbaikan ataupun penaiktarafan kepada sistem pendidikan dengan memenuhi dan seiring dengan tuntutan masa dan kehendak global. Memastikan pendidikan di Malaysia ini adalah standing dengan sistem pendidikan di luar negara. Jawapan yang kedua, memperbaiki kualiti sistem peperiksaan. Sistem peperiksaan yang dibentuk bukan sahaja perlu menguji kebolehan akademik semata-mata, tetapi keseluruhan aspek perkembangan dan kualiti serta potensi individu. Aspek perkembangan ini adalah merujuk kepada segi pemikiran kritis pelajar, rationality, logik, ketepatan fakta, cara menyelesaikan masalah dan sebagainya. Ini adalah penting untuk menilai potensi individu itu. Jawapan yang ketiga, meningkatkan profesionalisme perguruan. Golongan pendidik hendaklah mempunyai motivasi yang tinggi dalam menghadapi cabaran-cabaran baharu di samping meningkatkan kewibawaan keilmuan mereka. Kalau kita lihat, cikgu zaman dahulu dengan zaman sekarang adalah sangat berbeza. Kita dapat lihat kalau macam dulu mereka menggunakan cara tradisional. Jadi budaya usang ataupun ketinggalan zaman ini adalah kurang berkesan dalam proses pembelajaran moden pelajar pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang ni dia lebih kepada kita dapat lihat cikgu-cikgu banyak berusaha mempelajari teknologi, menjalankan kuis melalui Google Forms. Kita dapat menjalankan proses pembelajaran daripada video di YouTube dan sebagainya. Seterusnya, kita pergi kepada soalan 2. Berikan 4 langkah kerajaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kehendak soalan, berikan 4 langkah. Siapa kerajaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara? Yang pertama, menyediakan ekosistem yang kondusif dan komprehensif bagi melonjak pelaburan domestik dan antarabangsa. Yang kedua, merancangkan sektor perkhidmatan dan pelancongan. Bagaimana kerajaan nak merancangkan sektor perkhidmatan dan pelancongan? Dengan menjalankan kempen, melakukan promosi macam kita tengok kan. Kalau biasanya dekat TV3 akan mempromosikan kempen cuti-cuti Malaysia. Ianya mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Jawapan yang ketiga, merancang pelaburan awam dan swasta. Keempat, menambah baik perusahaan kecil dan sederhana. Seperti yang kita lihat, ketika Malaysia dilanda COVID-19, ketika Perintah Kawalan Pergerakan, kita dapat lihat sesiapa yang parents dia meniaga, mereka tahulah yang perusahaan kecil dan sederhana menerima bantuan, iaitu yang dinamakan Geran Prihatin sebanyak RM3,000. Ini adalah penting untuk menambah baik
perusahaan kecil dan sederhana yang terjejas ketika pandemik. Jawapan yang kelima, memperkasakan budaya inovasi dan pengkomersilan. Jawapan keenam, melaksanakan tadbir urus baik. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan 3. Nyatakan 4 langkah diambil kerajaan Malaysia dalam mengoptimumkan sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi negara. Apa kehendak soalan? Nyatakan 4 langkah. Siapa yang ambil? Kerajaan Malaysia dalam mengoptimumkan sumbangan sektor perkhidmatan kepada ekonomi negara. Jawapan yang pertama, mengukuhkan pertalian dengan sektor-sektor lain. Bagaimana? Contohnya, kalau seperti perusahaan asas tani cendawan, bagaimana mereka nak mengukuhkan pertalian dengan sektor-sektor lain? Hasil cendawan tadi, mereka boleh berpindah kepada sektor industri. Mereka boleh membuat cendawan segar tadi, cendawan kepada makanan yang dalam tin dan sebagainya. Jawapan yang kedua, meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian. Jawapan yang ketiga, memelihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mampan. Ini untuk memastikan sumber-sumber alam semula jadi kita sentiasa terjaga dan tidak kehabisan. D. Memperkenalkan pendekatan perhutani. Pendekatan perhutani ini adalah merujuk kepada aktiviti yang melibatkan kegiatan pertanian dan perhutanan sebagai kegiatan yang serasi dan saling melengkapi antara satu sama lain. Kelima, memperkenalkan pendekatan berasaskan produk. Ini lebih kurang yang macam jawapan yang pertama tadi. Sumber pertanian yang kita dapat tadi, kita boleh ubah dia kepada berasaskan produk. Jawapan yang keenam, melibatkan sektor swasta. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang terakhir, itu soalan yang keempat. Nyatakan 3 punca yang akan menjejaskan kemajuan negara. Kehendak soalannya, nyatakan 3 punca. Jadi kita perlu tahulah punca, faktor adalah yang sama. Okay? Jawapan yang pertama, modal insan yang kurang berkualiti. Modal insan ini adalah merujuk kepada kemahiran, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang individu yang menjadi sumber pengeluaran ataupun aset. Okey? Jika pelajar, rakyat di Malaysia ini kurang berkualiti daripada aspek pengetahuan, kemahiran, maka mereka tidak mampu meningkatkan produktiviti. Mereka tidak mampu mengaplikasikan prinsip kreatif dan inovasi dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka. Seterusnya, pemimpin yang tidak berwawasan. Kita dapat lihat kemajuan negara adalah sangat dekat dengan pemimpin. Pemimpin yang baik adalah asas kepada negara yang maju. Iaitu pemimpin yang tidak berwawasan ini adalah pemimpin yang tidak mementingkan aliran keluar masuk kewangan negara. Yang hanya pemimpin yang tidak berwawasan ini adalah pemimpin yang melaksanakan tugasan hanya sekadar untuk kerja. Tidak ada semangat untuk memajukan negaranya sendiri. Jawapan yang ketiga, prasarana yang tidak lengkap. Kalau kita dapat lihat, contohnya seperti negara Jepun, kita dapat lihat mereka ada train, betul tak? Kalau dekat Malaysia lah, kita tak ada pengangkutan transit aliran ringan macam train kan, kita dapat lihat dekat Kuala Lumpur. Kalau kita tak ada, maksudnya kita ni adalah negara yang tidak maju, negara yang tidak mampu berdaya saing dengan negara lain. Yang keempat, sistem pendidikan yang tidak berkualiti. Kelima, tadbir urus yang tidak berintegriti. Integriti adalah penting dalam urusan ekonomi negara.
Ianya melibatkan amanah, kejujuran, jawatan-jawatan penting dalam sektor ekonomi negara kita. Dan yang keenam adalah sistem penyampaian perkhidmatan awam yang lemah. Kalau kita dapat lihat dekat Malaysia ni, yang paling mendapat perhatian adalah masalah mengenai karenah birokrasi. Pelanggan atau rakyat perlu mengambil tempoh masa yang sangat lama dalam melakukan sesuatu urusan. Ianya sangat membuang masa pelanggan. Selain itu, layanan yang kurang mesra di kaunter menyebabkan timbul persepsi negatif rakyat terhadap perkhidmatan awam di negara kita. Jadi inilah adalah punca-punca yang akan menjejaskan kemajuan negara. Itu sahaja untuk bahagian A.